Tajuk yang pertama di dalam tema sains fizikal adalah daya. Bagi tajuk daya, terdapat 3 standard pembelajaran yang perlu ditekankan dan difahami oleh murid-murid. Standard pembelajaran yang pertama adalah menyatakan maksud daya dengan menjalankan aktiviti. Murid perlu menyatakan maksud daya iaitu tarikan atau tolakan yang bertindak ke atas sesuatu objek. Guru boleh menjalankan pelbagai aktiviti seperti yang tertera di dalam gambar atau mengikut kreativiti guru untuk menggalakkan murid bagi menyatakan maksud daya. Standard pembelajaran yang kedua adalah menjelas dengan contoh kesan daya dengan menjalankan aktiviti. Terdapat 5 kesan daya yang perlu diketahui oleh murid dan guru boleh mempelbagaikan aktiviti kesan daya mengikut kesesuaian waktu dan tempat. Standard pembelajaran yang ketiga adalah menjelaskan pemerhatian tentang daya dan kesannya melalui lakaran TMK penulisan atau lisan secara kreatif. Guru digalakkan untuk mengaplikasikan teknik pembelajaran abad ke-21 dan di sini murid-murid digalakkan untuk menggunakan peta Eyting semasa menjelaskan pemerhatian atau semasa berkomunikasi. Tajuk seterusnya dalam tema sains fizikal adalah daya geseran. Terdapat 5 standard pembelajaran yang terkandung di dalam tajuk daya geseran untuk dikuasai oleh murid. Standard pembelajaran yang pertama adalah menyatakan maksud daya geseran dengan menjalankan aktiviti. Bagi standard pembelajaran ini, murid perlu menyatakan maksud daya geseran iaitu daya geseran terhasil apabila dua permukaan bersentuhan antara satu sama lain. Guru boleh menjalankan pelbagai aktiviti untuk menggalakkan murid bagi menyatakan maksud daya geseran. Sebagai contoh, guru boleh menjalankan aktiviti mengangkat botol yang diisi dengan beras hanya menggunakan chopstick, membuat mini hovercraft dan juga geseran buku. Guru juga boleh menggunakan kreativiti untuk mewujudkan suasana pembelajaran yang menarik. Standard pembelajaran yang kedua adalah memerihalkan kesan daya geseran. Guru perlu memastikan murid-murid dapat menerangkan atau menyenaraikan kebaikan dan keburukan daya geseran. Sekarang mari kita lihat pula standard pembelajaran yang ketiga. Standard pembelajaran ketiga adalah mengeksperimen untuk menentukan faktor yang mempengaruhi daya geseran iaitu jisim objek dan jenis permukaan. Guru boleh menjalankan aktiviti seperti menolak troli pada permukaan yang berbeza, menolak rak buku yang berlainan jisim atau mengukur jarak yang dilalui oleh lori mainan dengan jisim muatan yang berbeza. Namun sekiranya guru-guru ada aktiviti yang lebih menarik, gunakan kreativiti anda untuk lebih mencetus minat murid. Standard pembelajaran yang keempat adalah menjana idea untuk menyelesaikan masalah tentang daya geseran dalam kehidupan harian. Murid-murid perlu mengenal pasti masalah yang dihadapi dalam kehidupan seharian berkaitan daya geseran dan perlu mencari jalan penyelesaian untuk setiap masalah yang dibangkitkan. Contohnya, bagi mengurangkan daya geseran, kita boleh menggunakan tepung asid borik, minyak pelincir, topi keselamatan aerodinamik dan juga penggolek. Dan bagi menambahkan daya geseran, kita boleh menggunakan pelapik anti gelincir, serbuk kapur magnesium karbonat, sarung tangan anti gelincir serta tapak kasut anti gelincir.
Standard pembelajaran yang kelima adalah menjelaskan pemerhatian tentang daya geseran melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan secara kreatif. Guru digalakkan untuk mengaplikasikan teknik pembelajaran abad ke-21 dan di sini murid-murid pula digalakkan untuk menggunakan peta Aiting semasa menjelaskan pemerhatian atau semasa berkomunikasi. Bagi tujuan pentaksiran bilik darjah, topik daya dan daya geseran berkongsi satu set tahap penguasaan yang sama. Sebagai panduan ataupun cadangan aktiviti untuk menilai tahap penguasaan murid, guru boleh memberikan tahap penguasaan 5 dengan menjalankan aktiviti seperti Trade a Problem, iaitu satu pasukan mencari permasalahan tentang daya geseran dan menghantar ke pasukan yang lain untuk mencari penyelesaian. Bagi tahap penguasaan 6 pula, guru boleh menjalankan aktiviti seperti Hot Seat yang mana seorang murid akan duduk di kerusi yang disediakan dan menjadi pakar rujuk untuk setiap soalan yang dikemukakan. Guru juga boleh menggunakan kreativiti tersendiri bagi mentaksir murid masing-masing. Topik seterusnya dalam tema sains fizikal adalah tekanan udara. Terdapat 4 standard pembelajaran yang terkandung di dalam topik tekanan udara. Tekanan udara terhasil apabila perlanggaran zarah-zarah udara ke atas permukaan sesuatu objek. Sebagai contoh, daya pelanggaran zarah udara ke atas permukaan di dalam belon menghasilkan tekanan di dalam belon. Namun, guru tidak diwajibkan untuk menyampaikan kesemua maklumat yang diwarnakan kerana ini merupakan maklumat tambahan yang boleh diperkenalkan kepada murid sekiranya perlu. Standard pembelajaran yang pertama adalah memerihalkan kewujudan tekanan udara di sekeliling dengan menjalankan aktiviti. Aktiviti yang pertama membuktikan kewujudan tekanan udara apabila kadbod tidak terjatuh walaupun diterbalikkan. Situasi ini terjadi kerana tekanan udara yang lebih tinggi di bawah kadbod menolak ke atas menyebabkan kadbod tidak terjatuh. Aktiviti kedua menunjukkan bagaimana memasukkan belon yang besar ke dalam balang. Situasi ini berlaku apabila udara di dalam balang dipanaskan dan tekanan udara menurun. Tekanan udara di luar balang kaca yang lebih tinggi menolak belon masuk ke dalam balang. Aktiviti yang ketiga pula menunjukkan bagaimana untuk menghasilkan dispenser minuman menggunakan prinsip tekanan udara. Perkara ini terjadi apabila tekanan udara yang lebih tinggi di dalam botol yang dipasang dengan belon yang ditiup menolak air melalui penyedut minuman masuk ke dalam gelas. Standard pembelajaran yang kedua adalah menghubung kait antara tekanan udara dengan aras ketinggian. Situasi pertama menunjukkan semakin bertambah aras ketinggian, semakin berkurang tekanan udara. Pernyataan ini dapat dibuktikan apabila pendaki Gunung Everest perlu menggunakan tangki oksigen untuk bernafas apabila berada di puncak. Situasi kedua menunjukkan jarak pancutan air di bahagian bawah botol yang ditebuk lubang lebih jauh berbanding jarak air di bahagian atas botol. Situasi ini menunjukkan tekanan udara di bawah botol lebih tinggi berbanding tekanan udara di atas botol. Standard pembelajaran yang ketiga adalah menjelaskan melalui contoh aplikasi tekanan udara dalam kehidupan harian. Contoh yang pertama adalah penggunaan penyedut minuman. Air dapat disedut masuk ke dalam mulut apabila tekanan udara di luar penyedut minuman lebih tinggi berbanding di dalam. Contoh yang kedua, penyangkut lekap dinding. Penyangkut dapat melekap dengan kuat di dinding apabila tekanan udara di luar penyangkut lebih tinggi berbanding di dalam lalu menekan permukaan badan penyangkut dengan kuat. Contoh yang ketiga, penyedut hampa gas. Habuk dapat disedut ke dalam penyedut hampa gas apabila tekanan udara di luar muncung penyedut hampa gas lebih tinggi berbanding di dalam. Guru perlu menggalakkan murid mencari contoh aplikasi tekanan udara yang ada di sekeliling mereka dan membuat penjelasan melalui contoh yang diberikan.
Standard pembelajaran yang keempat adalah menjelaskan pemerhatian tentang tekanan udara melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan secara kreatif. Guru digalakkan untuk mengaplikasikan teknik pembelajaran abad ke-21 dan murid-murid digalakkan untuk menggunakan peta iting atau perisian TMK semasa menjelaskan pemerhatian atau semasa berkomunikasi. Bagi topik tekanan udara, terdapat 6 tahap penguasaan yang boleh ditaksir terhadap murid bagi tujuan pentaksiran bilik darjah. Sebagai panduan atau cadangan aktiviti untuk menilai tahap penguasaan murid, guru boleh memberikan tahap penguasaan 4 dengan melihat pencapaian murid melalui kuis. Guru juga boleh memberikan tahap penguasaan 5 dengan menjalankan aktiviti PA-21 seperti Simultaneous Roundtable yang mana setiap ahli kumpulan memberi respon kepada masalah yang diberikan di dalam kertas catatan. Guru juga boleh memberikan tahap penguasaan 6 dengan menjalankan projek yang mengaplikasikan tekanan udara dan membuat persembahan iaitu dengan aktiviti pembelajaran abad ke-21 seperti 3 Stray 1 Stay dan juga Gallery Walk.